Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فأما بعد. Apa khabar semua? Kabar baik? Baik, Alhamdulillah. Yang sandar dekat tiang baik? Baik, InsyaAllah. Sandar dekat dinding? Baik, baik. Bersama kita merafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam siri kuliah maghrib berkala. Kebetulan minggu ni minggu yang kelima bulan 10 ni. Jadi ada seminggu ni dia kosong lah, sebab biasa jadual saya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat. Jadi minggu kelima tu kalau ada dia kira bonus lah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Namun begitu, di awal ini saya mengajak tuan-tuan dan seluruh hadirin sekalian untuk mendoakan ayahanda saya arwah lah, dan juga menghadiahkan Fatihah kepada arwah yang telah meninggal dunia pagi tadi di jengka 14. Jadi mudah-mudahan arwah dicucuri rahmat dan dimasukkan dalam kalangan orang yang beriman dan juga para salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sakit tak sakit manalah, sakit tua lah. 86 tahun. Pukul 11 malam tu dia kehausan, minta air lah. So, dalam pukul 1 dia dah start nazak. 1.5 dah tak ada. Mudah. Alhamdulillah. Dan nafas hilang dalam tak kala menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis. Itulah yang adik saya cerita lah. Memang luar biasa jugalah. Tengok dia tu orang tak pernah tinggal sembahyang lah. Mengaji pun ngaji. Satu ketika
Ini set induksi lah nak masuk tajuk ni. Satu ketika dia dapat serangan satu penyakit yang tiba-tiba dia lose memory. Ketika dia ni dalam 15 tahun dululah atau mungkin 12 tahun dulu. Dia imam masjid. Zuhur dia nak pergi semayang. Dia naik motosikal. Dia naik ke atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Rumah tu lah. Jadi mak saya tanya dia, cari apa? Dia kata cari itu. Kunci motor pun dia tak ingat masa tu. Itu start dia lupa. Dia lupa. Dan dia lupa tu dalam tempoh lama lah. 6 bulan. 5 ke 6 bulan. Lepas tu dia ingat balik. Jadi cara nak mengingatkan dia balik ialah dengan cara mengaji. Dia rajin mengaji. Memang tak ingat lah mengaji tu. Tapi dia rajin lah. Suruh dia lama-lama dia pandai. Dan dia ingat balik. Lepas tu semayang. Tapi yang herannya, semua benda lupa. Nama anak lupa, nama isteri lupa. Mak saya dia panggil kakak je. Saya abang. Nama tak ingat. Semua. Ni cerita arwah lah sikit. Tapi bila cerita bab semayang, ingat. Semayang Zuhur 4 rakaat. Semayang Asar 4 rakaat. Maghrib 3. Isyak 3. Isyak 4. Subuh 2. Jadi 4 tu dia ingat. Dan bila Allahu Akbar, automatically bacaan dalam semayang dia keluar. Al-Fatihah, surah, pergerakan dengan takbir Allahu Akbar dan sebagainya. Itulah, mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam syurga insyaAllah. Tapi oleh kerana dah janji pada malam ini untuk hadir, janji dengan Haji Mizi, saya hadirlah insyaAllah. Tapi pukul 8 kita berhenti kan. Menyantuni orang kelainan upaya. Baik, nak tengok macam mana pula ni ya. Firman Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. 1 hingga 10. Surah Abasa. Menjadi sunnatullah, tidak semua manusia dilahirkan sempurna. Ada yang lahir buta, ada yang lahir pekak, ada yang lahir bisu, ada yang lahir tak cukup anggota. Bahkan ada yang lebih anggota, jari ada 6, ada tak cukup anggota, jari ada 3. Ada lagi yang tak ada kaki, ada yang tak ada cuping telinga, ada yang tak ada tekak, ya. Ni tekak tak ada. Macam-macam lah, tuan-tuan. Begitu juga manusia yang sempurna. Kita sempurna. Kitanya tadi sempurna lah. Kita juga tiada jaminan kekal sempurna hingga ke ujung usia. Ada jaminan tak? Tak ada jaminan. Kekal sempurna ke hujung usia. Tak ada jaminan. Haji Mizi tak ada jaminan. Dulu janggut hitam. Sekarang janggut dah putih tu. Kena selalu-selalu tengok cermin. Selalu tengok cermin. Sama lah, saya pun sama lah. Sama. Maknanya tak kekal sehingga ke hujung usia. Kita sihat ni atau kita sempurna ni. Boleh jadi pagi besok
kita stroke. Antara cabaran besar dalam kesihatan sekarang ni ialah serangan angin ahmar dan juga stroke. Stroke ni tuan-tuan tak mudah sebab dia berpunca daripada darah tinggi. Dan kebanyakan daripada kita darah tinggi belaka. Memakan ubat belaka. Malam 2 biji, pagi 2 biji. Lepas tu ngantuk, tidur. Itulah, berehat lah. Tuan-tuan. Dan bila darah tinggi tak dikawal, jadi stroke, bangun pagi tak boleh gerak. Pendarahan dalam otak. Ya. Yang masih bertahan, yang kuat, Allah bagi izin dia untuk hidup, dia boleh hidup. Tapi ada di antara kita yang tak boleh tahan dengan kuasa Allah meninggal, tuan-tuan. Dan kedua-dua kita ni, maknanya yang sempurna tak sempurna, kita ni dhaif belaka. Dhaif. Dan golongan orang yang tak sempurna ni, dia tak ramai. Dia tidak majoriti. Tetapi dia adalah merupakan sebahagian daripada entiti masyarakat dan perlu mendapat perhatian yang sewajarnya dalam ajaran Islam. Maknanya dalam ajaran agama kita, golongan ini mesti dia ambil cakna. Dia ada part of OKU tu. Maknanya kita kata fiqh untuk OKU. Dia tak sama lah macam orang sempurna. OKU nak semayang, dia duduk atas katil, bedridden, tak gerak situ. Tapi dia sadar dia kena semayang tak? Kena lah. Lepas tu nak angkat dia masuk toilet, tak mudah tuan-tuan. Sebab orang yang dah terbaring ni, dia badan berat. Masa dia sihat, kita boleh lah angkat. Masa dia dah terbaring, dia dah lepas semua dah badan dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi macam mana kaedah dia? Iaitu boleh menggunakan kaedah wudu, spray lah. Spray, bawa spray, cas. Okey. Maknanya ada fiqh pula kat situ, kaedahnya lah. Dan boleh juga menggunakan sponge. Ambil air, pedak air, sapu muka, perah. Ambil air, pedak, sapu muka, perah. Perah tu kena tempat lain, tak boleh tempat air kita ambil tu. Maknanya ada fiqh dia, ada hukum dia pula situ. Maya. Kebetulan nak alih katil ni supaya dia menghadap ke kiblat. Payah juga. Bilik kita kadang pusing gitu, tak muat pula. Jadi dia terbaring atas katil. Dah kalau gitu ustaz, macam mana nak semayang? Semayang aja. Tak perlu menghadap kiblat. Adalah rukhsah untuk dia, fiqh untuk dia tu. Jadi ini semua adalah perkara yang kita perlu ambil tahu lah. Nak semayang, kalau pampers dah penuh dengan air kencing, macam mana dia nak semayang? Kita lah pula kena tukar pampers tu. Tukar pampers pula. Itu juga dengan buang air besar. Banyaklah bendanya. Takkan kita nak biar gitu. Lepas tu tutup aurat dengan sempurna. Kalau perempuan, telekung lah. Macam mana ustaz nak pakai telekung? Dia terbaring. Kalau dia duduk, terbaring. Macam mana nak pakai telekung? Kena belajar lah pula kaedah. Banyak benda tuan-tuan. Macam mana pula kalau sekiranya pesakit tu dia patah? Pesakit tu dia kudung, kena kerat kaki. Macam mana hukum dia? Kena basuh hantar mana? Contohnya,
Tak ada lah. Kena potong. Sampai betih. Adakah hujung betih kena basuh ataupun sampai peha pula kena basuh? Nak kena tahu lah tu. Maknanya nak kena ambil tahu lah. Belajar lah pula. Kena ada lah pula. Subjek fiqah OKU. Itulah tuan-tuan Dan macam-macam lagi. Jadi kena beri perhatian. Dan sebenarnya perkara ni boleh berlaku dalam keluarga kita. Bila-bila masuk. Bila-bila masuk. Tanpa kita duga. Tanpa kita bersedia. Dia tak pilih siapa. Dia tak pilih ustaz ke, dia tak pilih doktor ke, dia tak pilih tuan guru ke, dia tak pilih psikiatri ke. Semua boleh berlaku. Semua boleh dapat lah. Tuan-tuan. Dan kena belajar lah pula. Macam mana kan. Tak susah juga nak. Tak mudah lah nak jaga kan. Pengalaman saya jaga orang stroke. Tembuk leher. Beri susu. Susu ikut hidung lah kan. Pakai rest tube. Bukan main masuk susu gitu je. Nak kena ada cara dia. Tarik dulu dengan picagari. Lipat. Cabut picagari. Buat susu. Susu dah ready. Lepas tu isi dia punya corong dia tu. Taruh air. Buka dia punya kelepek tu. Air mengalir. Lepas tu sebelum susu habis, kena tuang. Bila susu dah habis, kelepek balik. Tak boleh biar masuk angin. Masuk angin kembung member tu. Tuan-tuan, berapa kali sehari nak bagi Ustaz? Terpulang. Adalah dia punya jadual dia. Biasa 5 kali sehari waktu dia. 9 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 6 petang, 9 malam. Lepas tu ada pula tebuk situ. Macam mana nak buat tebuk ni? Nak kena suction. Sedut. Sedut. Pakai gas. Buka gas, sedut. Tangan kena pakai sarung tangan. Kena pakai sarung tangan kan? Tak pakai sarung tangan, jangkitan kuman. Benda ni dia mudah ada jangkitan kuman. Pada masa yang sama, nak suruh dia semayang pula. Jadi keluarlah ayat. Aku ni lama tak pergi semayang Jumaat dah. Tolonglah hantar aku ni. Ayah kita ataupun abang kita ke. Tolonglah hantar pergi semayang Jumaat. Anak khabar. Ayah. Ayah ni duduk rumah senyap sudahlah. Ayah ni OKU. Apa nak pergi semayang ni? Duduk rumah je. Susah nak hantar ayah ni. Ayah nak semayang nak duduk soh depan. Saya belakang-belakang je. Ayah tak apalah ustaz. Saya baru nak start. Ayah lah kalau ayah ni. Keluar pula jawapan gitu. Ada tak tu? Boleh jadi ada lah. Nak kata confirm tu tak tahulah. Tapi boleh jadi berlaku begitu. Jadi ada hal-hal yang kita memang kena support. OKU ni. Baik. Apa kaitan dengan ayat yang kita baca tadi? Dan macam mana pula dia boleh jadi suatu hukum di kat situ? Menyantuni. Yang buaya kat tajuk ni apa kaitan dengan apa yang Nabi SAW buat dan apa kaitan dengan turunnya ayat 1 hingga 10 surah Abasa tadi. Satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika baginda masih di Mekah. Satu ketika baginda didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Iaitu sahabat yang buta, cacat penglihatan. Beliau datang bertujuan untuk mempelajari ilmu agama. Tuan-tuan baca di situ. Kuliah saya kalau pakai slide ni dia tak ada mengapu. Tak mengapu tuan-tuan. Dia memang ikut tu je.
Kalau mengapu, payung tu. Betul. Jadi tujuannya ialah untuk belajar. Tapi pada ketika itu Nabi SAW sedang sibuk melayani para pembesar Quraisy pada ketika itu. Jadi apa tujuan melayani elit Quraisy ni? Tujuannya ialah untuk berdakwah kepada mereka. Dakwah. Dan melihat kehadiran Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW memalingkan muka. Nampak dah member tu datang, paling muka, pusing. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Allah cerita balik apa yang Nabi buat tu, tuan-tuan. Dalam ayat ni, bukan main-main punya cerita ni. Lantaran itu Allah mewahyukan surah Abasa bagi menegur tindakan baginda. Ayat yang kita baca tadi lah. Kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling? Kerana telah datang seorang buta kepada. Kalau celik mungkin tak paling. Tapi sebab buta datang. Jadi orang buta mungkin tak nampak Nabi berpaling tu. Dia buta. Manalah tahu kan. Nabi berpaling, pusing tak pusing kan. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nak bersihkan diri. Au yazakkaru fatanfa'ahu zikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran dan pembelajaran itu memberikan zikra, maknanya manfaat kepada. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, iaitu elit Quraisy tu, maka kamu melayaninya. Elit Quraisy ni, kalau Nabi tak layan, dia kaya dah. Dia cukup dah. Padahal tidak ada celaan ke atasmu jika dia tidak membersihkan diri, yakni beriman. Maknanya, para elit Quraisy ni, kalaulah tak diislamkan atau tak menerima dakwah Nabi, Allah tak marah pun. Maknanya kalaulah Nabi tak mengislamkan diorang atau mendakwahkan diorang tu, Allah tak mencela pun. Maknanya bukanlah menjadi satu benda yang besar dakwah tu pada ketika itu ketimbang dengan kehadiran seorang Islam yang memang dia nak belajar dan mengetahui serta membersihkan dirinya daripada dosa. Dan orang itu buta. Orang tu buta. Apalah dosa orang buta? Mata pun tak boleh tengok. Benda ni, benda yang dibuat. Kita banyak dosa mata dan mengadap TikTok dalam. Tak benda lah. Sampai ngeleng-ngeleng kepala saja buat. Tuan-tuan. Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, iaitu merujuk kepada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah. Maknanya Ibnu Ummi Maktum ni dah Islam lah. Maka kamu mengabaikannya. Lalu turunlah ayat tadi. Ayat 1 hingga 10 merupakan suatu teguran yang tegas buat baginda. Soalan, adakah Quran ni atau surah ni dia turun untuk Nabi saja? Quran untuk Nabi Muhammad je ke? Ataupun untuk kita? Untuk kita juga. Jadi kalau begitu ayat ini dia boleh kena pada kita juga. Dan memang kita kena terima lah. Bahawa inilah satu yang disebut dengan fiqh kepada OKU.
Boleh faham tu sebab tu. Kenapa kita bincang tu? Maka semenjak daripada itu Nabi SAW memberikan tumpuan baginda kepada Ibnu Ummi Maktum. Dan peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahawa meskipun seseorang itu dia ada kecacatan yang tertentu, kita kena melayani dia seperti orang lain. Lebih-lebih lagi jika mereka mendekati kita dengan tujuan untuk belajar ilmu agama. Nak tahu lebih mendalam. Kita kena tegang ke dia. Orang buta lagi kena tegang, dia tak nampak. Dia tak tahu pun kalau kita tak khabar ke dia, dia tak tahu. Dan orang buta dia ada kelebihan. Sehingga satu Ibnu Ummi Maktum ini pernah dilantik oleh Nabi SAW sebagai menjalankan tugas. Maknanya bukan lantik jadi Nabi, menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah keluar daripada kota Madinah. Keluar. Dia ganti. Maknanya dah lepas hijrah lah. Dia ni dah hebat dah. Jadi Nabi lantik dia sebagai pengganti Nabi untuk melihat atau mentadbir Madinah. Maknanya bukan orang buta yang kosong lah. Orang buta yang ada skill. Dan sekarang ni orang buta berapa ramai yang ada skill. Kita hak celik tak ada skill. Paling komas panas sekali. Hak celik ni orang buta, nak banding orang buta, saya tengoklah, saya pun berasa juga. Pertandingan, bukan pertandingan, majlis hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan OKU. Yang kebanyakan daripada yang OKU ni dia buta, tapi dia boleh ngapal Quran. Haji Mizi celik. Tengok dia senyum, dia ngeleng kepala. Haji Mizi celik, tapi Al-Hafiz juga, Al-Hafiz Al-Fatihah. Al-Hafiz juga. Sama macam saya pun, Al-Hafiz juga, Al-Hafiz Al-Fatihah. Padahal yang gitulah kita. Malu kau orang betul. Maknanya dia ada kelebihan. Dia boleh ngapal 30 juzuk, kita 30 ayat. Tak imam lah ya. Tak imam okey lah. Kita ni, hak tak imam, hak baru nak jadi imam. Mana agak. Dan inilah dia yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya dalam menyantuni OKU. Baik, tuan-tuan tengok. Antara perkara yang perlu diberikan tumpuan. Yang pertama, menyantuni OKU dalam urusan ibadat. Ini yang tadi tak boleh keluar. Ayat ni ayah ni. OKU. Ayah pakai wheelchair. Ayah duduk rumah aja. Tak payah hagah nak pergi masjid lah. Main Jumaat aku ke. Panjang kita. Tak boleh lah gitu. Dosa lah. Kerana beribadat kepada Allah adalah perkara pokok dalam agama kita. Tidak ada pengecualian bagi setiap individu yang mukallaf. Maknanya yang dah ada taklifan. Maknanya kalau lelaki dia dah akil balik lah. Mukallaf ni. Dia dah ditaklifkan oleh Allah untuk dia menanggung segala dosa dia atau apa yang dia buat. Bermula daripada akil balik lah. Lelaki 15 tahun ataupun mimpi keluar mani. Perempuan umur biasa 9-10 tahun lah. Ataupun ditandai dengan keluarnya darah haid. Jadi kalau darah haid tak keluar, mimpi pun tidak, umur 15 tahun, mukallaf. Saya tak mimpi lagi Ustaz, umur 18 dah. Tak ada. Ni mukallaf. Tu. Dah ditaklifkan pada dia. Maka Islam sekali-kali tidak mengajar, tidak meminggirkan hak setiap hamba untuk mendekat diri kepada Allah.
Islam mengajak umat untuk prihatin dan peka terhadap urusan ibadat OKU. Maknanya kena ambil cakna lah. Belajarlah. Sembahyang duduk atas kerusi macam mana, ambil wuduk dekat paip macam mana, nak tolak wheelchair macam mana, sembahyang duduk apa nama tu, atas wheelchair macam mana. Kalau dalam sah sembahyang, wheelchair kena duduk ataupun kerusi kena duduk bahagian mana, belakang sah ke depan sah. Ya, kita untuk takbiratul ihram berdiri dulu. Dah tak boleh berdiri baru duduk. Kan? Kalau boleh berdiri lah, kalau tak boleh berdiri duduk lah. Tapi selagi mana kita boleh berdiri, maka ketika kita takbiratul ihram, mestilah kita berdiri dulu. Kalau mampu berdiri lah. Kalau tak mampu berdiri, boleh duduk lah. Tapi kalau mampu berdiri tapi duduk untuk sembahyang wajib, maka sembahyang tu boleh dikategorikan tak sah. Sebab dia mampu berdiri. Sembahyang sunat lain. Sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Sembahyang sunat boleh sembahyang sunat terus duduk dekat bawah. Duduk antara dua sujud. Sembahyang sunat, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Boleh tak? Boleh. Sembahyang sunat. Sembahyang wajib tak boleh. Melainkan dia OKU lah. Kalau dia mampu, dia kena berdiri dulu. Bila tak mampu dah berdiri dah. Okey, lepas dia rokok, dia iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud tak boleh sujud dah. Sebab kalau sujud kan tak boleh nak berdiri dah. Belakang dah apa? OKU lah. Jadi dia duduk dan dia boleh tunduk sikit untuk dia buat syarat. Dia sudah sujud. Begitulah. Lepas tu kalau rakaat yang kedua dia boleh berdiri, dia berdiri. Kalau tak boleh berdiri, dia boleh kekal duduk. Sebab nak berdiri kan tumbang pula. Tak larat. Tuan-tuan ya. Orang yang dah kena stroke ataupun warga mah ni, dia bila dia berdiri lama kerana dia semput. Waktu bila bak ni Nabi SAW pesan pada Tok Imam, baru ni kat Masjid Makmur pun cerita ni juga. Tok Imam kena tengok siapa di belakang kamu. Jika di belakang kita tu kalau macam sini ni, mana lebih ramai katnya? Uban putih ataupun rambut hitam? Uban putih lagi ramai Ustaz. Baca pendek-pendek sudahlah. Memang ada separuh orang tu dia kira angin dia. Ustaz, saya semayang kat Tafiq kat Kuala Lumpur Ustaz. Oh, dia punya masjid besar. Pelajar dia ada 600 orang Ustaz. Masjid cantik. Pelajar 600 orang. Saya semayang situ, Tok Imam dia baca semayang apa nama Isyak. Rakaat pertama Tok Imam dia baca malam Jumaat Al-Kahfi. Rakaat kedua Tok Imam dia baca Al-Waqiah. Oh, saya kata hebat ah. Oh, sedap Ustaz. Tak apalah dia itu memang mak tahfiz. Mak tahfiz ni memang dia kena baca apa nama surah yang dia hafal tu dalam sembahyang supaya dia ingat. Lepas tu makmum dia semua budak-budak muda. Makmum budak muda, budak tahfiz. Dia sedang 15, 16, 17 tahun. Kita ni dia sedang 70, 80. Diri 3 minit pun ogek. Oh ya. Orang akan berdiri, duduk pun dah sandar belaka. Duduk dengan kuliah ni. Saya tak sandar. Tuan-tuan sandar. Taksi lah. Cekelat banyak ni. Tuan-tuan buat lah. Baik. Apa Nabi kata?
Iza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim as-saqima wad-dha'ifa wal kabira fa iza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi kata, bila seorang daripada kamu solat bersama orang ramai, yakni menjadi imam, maka hendaklah diringankan bacaan dalam solatnya, maknanya dipendekkan bacaan. Masjid Haram, Masjid Nabawi pun pendek bacaan. Terutama bulan Ramadan maghrib. So imam dia baca simple. Dia semuanya cepat lah. Kita nunggu orang makan dulu. Dia tak ada lah. Dia tak ada timing 10-15 minit macam kita ni. Dia kira buka puasa dia kurma, air, itu je. Kita buka puasa kita nasi kurma. Nasi lauk kurma lah air manis, air tawar, air cincau ada belaka. Lambat lah. Tapi bila dia semayang cepat, tok imam dia baca pendek. Apa dia punya bacaan surah lazim dia? Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Oh, very happy makmum. Lepas tu dah bagi salam, masuk kemah terus lah. Makan, carilah kemah dia. Dalam perjalanan balik macam-macam bagi dia orang, pisang dengan buah dengan itu kan. Kita cari rumah lah. Kita tak ada lah nak bagi pisang tengah jalan ni. Yogurt. Tuan-tuan. Yogurt tengah-tengah perut lampau bagi yogurt. Bapak sedap. Susu masak kan. Cicah dengan roti. Memang sedap lah. Sana. Maknanya itu Masjid Haram. Bacaannya cukup ringkas. Kita Masjid Mabna. Okey lah. Maknanya okey lah tu. Jumaat tu memang nak kena baca surah Sejadah. Atau kena tahan lah sikit kan. Jadi kalau semayang persendirian, maka dia boleh memperpanjangkan bacaannya sekehendaknya. Memang kadang makmum dia ada angin dia. Tok imam ni baca pendek je. Kan? Tapi kena tengok tok imam, jangan peduli ke makmum yang angin ni. Tengok majoriti. Saya kata tadi kalau dah 3 selendar belaka, surah pendek sudah lah. Ya. Very happy semayang. Kalau baca panjang, maknanya malam esok tak datang lah. Lepas tu dipilih-pilih imam. Tok imam ni, bekalan ni, ini baca panjang ni. Dah sampai sini lah, balik semula. Kan? Tengok tok imam baca panjang. Tok imam kita okey lah. Dia sedang-sedang lah kan. Sini okey lah. Saja nak khabar lah. Dan dipahami daripada hadis ini, orang lemah adalah termasuk golongan okey. Sampai situlah yang nak kita highlight kan. Malam ni kita masuk Isyak. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini dipermudahkan oleh Allah untuk kita buat. Satu hari percayalah dalam keluarga kita akan ada suasana ini. Anak kita kalau aksiden pun kena juga. Muda juga. Ayah kita, mak kita, jaga orang tua. Itu semua kelana upaya belaka. Itu mungkin suami, isteri dan sebagainya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.